الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi serta ahli-ahli jawatan kuasanya, yang saya muliakan lagi saya sanjungi Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ketua-ketua masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini, khususnya saya dapat bersama dengan tuan-tuan dalam satu majlis yang penuh barakah. Majlis yang juga dikenali di masjid ini sebagai majlis Khatamul Quran, menunjukkan bahawa sepanjang bulan Ramadan sehingga ke hari ini tuan-tuan telah dapat menghabiskan membaca Al-Quran. Dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin. Arba'i nafar. Syurga dia cinta kepada 4 orang. Awal-awal lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan orang pertama yang dirindui oleh syurga. Syurga ni juga makhluk Allah. Semua nak masuk syurga. Syurga menanti hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Halumma halumma, mari-mari, kata syurga. Tapi ada 4 sifat atau 4 golongan orang yang memang syurga cinta, syurga rindu. Awal-awal lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Itu sifat yang diletakkan. Orang yang membaca Al-Quran, pasti Al-Quran itu daripada Allah Ta'ala, dibawa oleh Rasulullah SAW, disampaikan lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Lah ni pun kok kita baca juga. Walaupun kadang-kadang kita tak berapa nak faham isi Al-Quran itu, kita baca je. Pun Allah Ta'ala beri, pun kata Rasulullah SAW, kamu akan dapat pahala. Bukan Rasulullah kata alif lam mim tu hak satu, tidak. Alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Kalaulah Al-Quran itu lebih kurang ayatnya, hurufnya berapa ratus ribu tu, kalau kalimahnya 6,600 lebih, ada kata 7,000 lebih, banyaknya kalimah tu. Bayangkanlah kalau satu kalimah itu kalau katakan 6,000 didarabkan dengan 4 ataupun 5, lebih kurang satu kalimah kadang-kadang ada 4 huruf, ada 5 huruf. 6 darab 4, 24,000. Kalaulah katakan 6,000 tu didarabkan dengan 10, bawa 60,000. 60,000 diberikan. Kullu harfin hasanah, setiap satu huruf hasanah. Seolah-olah kita dah khatam habis dah 30 juzuk. Hari ini kita memuliakan Al-Quran itu, kita memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran itu, kita buat majlis khatam. Alhamdulillah. Kemuliaan yang kita berikan, kedudukan yang diberikan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Ramadan, kita buka sikitlah kemuliaan Ramadan. Kalaulah Ramadan itu adalah merupakan satu hadiah, satu pemberian, satu
hadiah yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebahagian banyaknya hadiah-hadiah yang diberikan kepada umat Muhammad, Ramadan merupakan salah satu daripadanya. Sebab itu apabila kita mula masuk saja Ramadan, kalau ini satu pemberian yang hebat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, patutnya kita menerima pemberian hebat ini dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang ikhlas, dengan jiwa yang menanti-nantinya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Man qama lailatal ramadani imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Sampaikan, kalaulah kita menerima Ramadan dengan sebenar-benar Ramadan, kegembiraan sebenar-benarnya, keikhlasan sebenar-benarnya, pasti kita akan meletakkan sifat pertama kita berhadapan dengan Ramadan adalah iman. Sebab iman yang akan menentukan siapa kita. Iman yang akan menentukan Ramadan itu bagi kamu bagaimana. Sebab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala meletakkan puasa ini beberapa golongan. Disebabkan apa? Disebabkan iman. Iman puasa bagi orang awam bagaimana? Kata Imam Ghazali, dia hanya menahan lapar dan dahaga dan mereka tak dapat apa-apa. Dari di sisi Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab, yang kita nampak kalaulah dia menghadapi Ramadan dengan perkara biasa, menahan lapar dan dahaga pada waktu paginya sehingga kepada waktu petangnya dengan tanpa melakukan. Sebab apa? Dia man sama ramadana imanan. Iman itu tidak ada. Sebab itu penentu dia. Penentu apa? Penentu kita dengan Ramadan itu bagaimana. Tapi kalaulah kita letakkan Ramadan itu daripada awal dengan rasa iman, bila timbul iman kita rindu dan masuk menerima hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah mula kita terngiang-ngiang di telinga kita, tuan-tuan. Ini syahrun mubarak, bulan yang penuh barakah, bulan yang akan kita tinggalkan lebih kurang 10 saja hari, tak sampai 10 hari kita akan tinggalkan. Terngiang-ngiang di telinga kita. Siapa dia, tuan-tuan? Malaikat, tuan-tuan. Kegembiraan menyambut Ramadan ini bukan hanya hamba Allah di muka dunia ini, tuan-tuan. Tapi bila sampai saja Ramadan, malaikat nampak dunia belum dikiamatkan lagi, gembiranya malaikat. Allah suruh terus, pergilah kamu, serulah kamu kepada umatku, pada hambaku, serulah. Apa yang aku nak seru, ya Allah? Serulah. Ya baghiyal khair. Malaikat menyeru. Wahai orang-orang ya baghiyal khair, yang nakkan kebaikan pada bulan Ramadan ini, akbil, terimalah. Malaikat menyeru seawal bulan Ramadan. Seolah-olah macam menyeru setiap pagi itu, tuan-tuan. Kan ada doa malaikat setiap pagi itu. Orang yang munfiqan, orang yang suka bersedekah, malaikat kata dengan Allah Ta'ala, malaikat hak doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, orang ini pagi-pagi hari ini dia pemurah, maka tambahlah rezekinya. Ini tiap-tiap hari ada. Setiap subuh ada. Seorang lagi malaikat, ya Allah, ya Tuhanku, makhluk ini, hamba-Mu ini kedekut, maka hilangkanlah rezekinya. Bukan maksudnya walaupun dia kaya, dia kedekut, itu terus hilang. Tidak. Mungkin hilang barakahnya, hilang keinginannya, hilang kepuasannya, hilang rasa cukupnya, halobanya bertambah, tamaknya tambah, begitu. Tapi bulan Ramadan daripada awal lagi, tuan-tuan, sehingga sekarang ini para malaikat sekarang berada di keliling, tuan-tuan, kaum keluarga, tuan-tuan, masyarakat, hatta seluruhnya, ya baghiyal khair,
perbanyakkan amalan kamu, perbanyakkan amalan kamu. Kerana apa? Inilah bulan yang disebutkan oleh Rasulullah, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan anak Adam 10 kali kelebihan diberikan. Hatta sab'umi'atin dha'f, sehingga 700 Allah beri gandakan mengikut niat masing-masing. Kalau niat dia baik 600, niatnya sangat baik 650, 670 sehingga 700 mengikut keadaan orang yang membuat kebaikan. Illa siyam, kecuali berpuasa. Allah dengan penuh keagungannya, kemurahannya, ta'zimnya, Allah Ta'ala kata apa? Puasa aku yang beri. Tuan-tuan, banyak ibadah-ibadah yang lain Allah tak kata gitu. Pada salat Allah tak kata gitu. Tetapi pada Ramadan, pada orang yang berpuasa, Allah kata gitu. Sebab apa? Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi'u bi. Puasa itu untuk aku. Tidak ada, tuan-tuan, orang yang menahan lapar. Walaupun dia orang awam, kadang-kadang terdetik perasaan dia. Dia berpuasa daripada pagi sampai ke petang, dia menahan lapar itu. Tidak lain dan tidak bukan, mungkin dia kata menghormati Ramadan, tapi segelintir di dalam hatinya imannya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila Imam Ghazali kata ada grup orang berpuasa awam. Orang puasa awam ni apa, tuan-tuan? Orang puasa yang tak ada apa, tahan lapar sahaja. Siang sampai ke petang, kemudian tak ada apa. Ni tak ada apa, dia cuma dapat tahan berlapar saja, kemudian dapat nikmat. Dan ada kumpulan yang kedua, puasa orang-orang khusus. Khusus dia naik sedikit. Harap-harap kita ni tak sampai kepada khawasil khusus tu, dapat yang kedua ni pun alhamdulillah, iaitu berpuasa kita ini bukan hanya menahan lapar, kita menahan daripada melakukan maksiat. Kita taat kepada perintah Allah. Kita buat segala-galanya, tahan maksiat, dapat yang kedua. Ada peringkat yang lebih tinggi daripada itu, faham puasa itu apa, kehendak puasa itu apa. Bila nak dikatakan Ramadan ini dengan iman, kita rasa menerima hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dengar malaikat kata, ya baghiyal khair, ya baghiyal khair iqbil, yang nak buat baik teruskan buat baik. Sebab apa? Allah Ta'ala akan beri kelebihan berkali-kali ganda. Dalam hadis 70 kali ganda. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita nak habis bulan Ramadan ini, apakah kita akan dapat bulan-bulan lain seperti bulan Ramadan? Tidak ada, tuan-tuan. Sebab itu dalam kitab dia kata apa? Di antara kelebihan umat Muhammad ini berada di dalam bulan Ramadan, yang kelebihannya, yang patutnya dia rasa sayangnya nak tinggalkan Ramadan ini. Kenapa Ramadan ini berlalu begitu cepat? Dah gini-gini dah tinggal 10 hari. Kenapa Ramadan tidak setahun? Kenapa Ramadan tidak 2 tahun sepanjang tahun? Kenapa sampai begitu sekali? Kalaulah kita tanya pun orang yang meninggal dunia, nak bangkit bangun pun, kalaulah kita tanya nak pilih bulan apa, pasti mereka akan memilih bulan Ramadan. Sebab apa? Gandaan pahalanya cukup banyak. Buat sikit dapat banyak. Pertama kata Rasulullah SAW, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. La khalufu famus saim atyabu minal. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada misk. Daripada misk apa? Apa itu dalam bahasa Melayu dia, tuan-tuan? Kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih baik daripada, sebab apa? Dia menahan lapar menyebabkan mulutnya berbau. Kelaparan itu, kelaparan mulut orang yang berbau, yang berpuasa ini berbau kebiasaannya selepas zuhur, tuan-tuan. Kita ni ada banyak jenis bau mulut. Ada kadang-kala sebab bangun tidur. Kalau pagi, kita dah tidur malam, pagi bau itu disebabkan ketiduran yang berpanjangan, kita bangun berbau. Sebab itu dalam bulan Ramadan masih lagi kita disunatkan untuk membersihkan
Tetapi kalau lepas zuhur berbau, itu adalah disebabkan kita berpuasa. Kelebihan itu Allah Ta'ala berikan kepada mana-mana mereka. Tak perlulah nak basuh bagi. Sebab itu orang yang berpuasa selepas daripada tengah hari atau salat zuhur, makruh dia membersihkan mulutnya. Makruh. Tak boleh. Ya, kalau pagi tak apa, sebab pagi sebab dia tidur berbau. Tapi lepas zuhur tidak. Allah Ta'ala berikan kelebihan itu. Sebab apa? Orang ini berpuasa, menahan lapar sehingga mulutnya berbau itu, dihilangkan keburukan, dihilangkan apa dan sebagainya. Sebab apa? Kerana aku. Dia tinggalkan itu semua, dibiarkan begitu semuanya. Kerana apa? Ikhlas. Itu kelebihan. Kalau kita fikir ya Allah Ta'ala, hari-hari kita begitu, Allah Ta'ala memberikan kelebihan itu kepada orang yang berpuasa, pasti kita rasa, ya Allah, ya Tuhanku, kau panjangkanlah kalau boleh Ramadan ini. Kedua, wa yastaghfir lahumul malaikah, la ilaha illallah, tuan-tuan. Kata Rasulullah SAW, yang kita tak jumpa pada bulan-bulan yang lain, apa dia? Yastaghfiru lahumul malaikah. Para malaikat sepanjang daripada bulan Ramadan, awal saja bulan Ramadan, para malaikat mendoakan keampunan kepada kita. Bukan saya yang mendoakan, tuan-tuan, ya Allah ampunkanlah dosa sahabat-sahabatku. Kan kita ada sepotong hadis Rasulullah SAW, da'watul muslim li akhihi, da'watul muslim untuk saudaranya, bizahril ghaib, di belakang, makbul, mustajab. Doa kita untuk orang lain, orang yang tak ada depan kita, mustajab. Malaikat akan ada kat situ. Allah utuskan orang yang berdoa, contohnya, ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah kesihatan kepada tuan imam kita. Ini kita kat belakang ni, tuan imam tak tahu. Ya Allah, engkau berilah kesihatan kepada tuan imam, kepada tuan Bilal, kepada tuan pengurusi. Malaikat akan Allah utuskan pada ketika itu akan menyebut apa? Amin, amin, amin. Habis saja dia berdoa, malaikat pun akan mengangkat tangannya dan berdoa semula kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kau samakanlah. Kalau dia doakan untuk kesihatan tuan imam, kau berilah kesihatan kepada dia. Itu hadis sahih yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tetapi bulan Ramadan daripada awal pagi sepanjang Ramadan, tuan-tuan, malaikat memohon keampunan. Siapa yang tak nak, tuan-tuan? Kita kalau boleh, biarlah malaikat mohon ampun, supaya kita ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat, orang yang tak melakukan dosa. Mungkin saya minta doa, mungkin saya pun ada buat dosa. Mungkin para ustaz yang lain minta doa pun mungkin dia ada dosa. Sebab kita ini hamba yang tak lari daripada buat dosa. Kadang-kadang lebih banyak dosa. Sebab apa? Awak banyak cakap tapi tak banyak bawa bahaya, tuan-tuan. Saya takut saya dulu masuk neraka dulu daripada tuan-tuan ni. Duk awak cerita beria-ria, tak buat. Tuan-tuan dengar je, tak apa. Awak saya ni. Sebab itu kadang nak terima duk ceramah ni, siapa? Isyam nak bagi ceramah ni, takut, tuan-tuan, takut bercakap. Takut bercakap, tak buat. Neraka lah. Tuan-tuan terbang pergi ke surga dengan tuan imam, nampak besar. Padang muka. Awak mau cakap lagi banyak, amu rasa dulu. Takut, tuan-tuan. Kita ni. Tapi minta lah, ya Allah, ini saya sebenarnya nasihat saya, tuan-tuan dah baik-baik semua. Saya ni, hak muda ni, takut. Itu malaikat doakan kita. Sebab itu kadang setengah orang alim, tuan-tuan, bila bulan Ramadan, bila hak pagi je masa dia, amin, amin. Dia amin ke mana? Amin ke malaikat. Sebab malaikat, ya Allah, ya Tuhanku, engkau ampunkanlah hamba-Ku, amin. Cuma kita tak nampak je. Tak nampak malaikat doa kat kita. Siapa nampak tu khabarlah. Tuan-tuan, senang kita. Cium tangan dia tu. Doakan amin. Nanti sekejap dan setengah jam lagi, amin. Amin. Sebab apa? Para malaikat sedang memohon keampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Itu kelebihannya. Kita nak tinggal, pasti kita tak nak tinggal. Kalau boleh kita nak lagi. Habis Ramadan kita nak lagi. Apakah mampu? Sebab itu Rasulullah, bila nanti dah di hujung Ramadan, Allah akan melihat hamba-hambanya.
Dia akan menyeru, wahai hamba-hambaku yang berpuasa, yang ikhlas kerana aku, yang ibadahnya ikhlas kerana aku, menahan lapar dan dahaga kerana aku, hari ini kata Allah Ta'ala, aku ampunkan kamu semua. Betul tuan-tuan, kita menantikan saat itu. Saat habis saja malam itu istihar, esok raya, pampu, tak sempat doa kita tak. Ni tak boleh lagi, tak boleh, tak sempat berdoa. Padahal pada malam itu Allah sedang menyeru kepada seluruh hamba-hambanya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah berpuasa, yang ikhlas kerana aku, malam ini, hari ini aku ampunkan kamu seperti aku harus ampunkan dosa kamu, seperti bayi yang baru lahir. Siapa nak tuan-tuan? Siapa yang nak beri? Kecuali pada bulan Ramadan ini. Ditambah lagi oleh Rasulullah SAW di antara kelebihannya, idza jaa Ramadan futihat abwabas sama. Dibuka pintu langit, dibuka pintu syurga kepada siapa? Kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya. Buka wagulikatil babul jahannam. Allah tutup pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan apa? Keredaan Allah sekarang ini di mana-mana saja. Sebab itu kata Rasulullah SAW, doa orang yang berpuasa itu ada satu doa tuan-tuan tiap-tiap hari. Ini Rasulullah sebut dalam hadisnya. Doa orang yang berpuasa tiap-tiap hari ada satu doanya yang akan dimakbulkan. Sebab itu sebelum kita berbuka puasa tuan-tuan, kalau boleh jangan tak berdoa. Jangan hak berebut pula, ayah beli ni RM3 ni, kamu jangan makan. Oh, sibuk berebut makan. Sebab awak makan banyak beli ni. Nampak sate ke? Oh, hak sibuk berdoa sebelum berbuka. Sebab ada satu doa yang Allah Ta'ala akan makbulkan untuk orang yang berpuasa. Allah akan makbulkan. Doalah apa-apa sebelum berbuka puasa. Macam sekarang ni pukul 6 suku, 6.20, doa sebelum berbuka puasa. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba nak kahwin lagi. Hari-hari menyebut tu. Jangan buat pasal ada. Oh, tak ada muslimat. Betul lah. Jangan ada muslimat tu. Ya Allah, ya Tuhanku, ku mohon ampun ya Allah, ya Allah Tuhanku, anakku, sebut apa saja, Allah akan beri. Hari biasa tak ada tuan-tuan. Belum tentu lagi. Tapi Ramadan dengan kita berpuasa bertahan lapar ni daripada pagi, berzikir dan sebagainya. Tambah saya lagi untuk bercakap penat tuan-tuan. Daripada pagi tadi cakap mengajar, sampai sekarang mengajar lagi. Kering nak tekak tuan-tuan. Syam suruh pula duduk ni. Saya ingatkan malam punya lepas asar. Tak buka ni gini nak ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak apa. Untuk kita dapatkan, sekurang-kurangnya dapat bersama. Itu doa sebelum. Ada. Jadi jangan lupa, sebelum nak sampai kepada akhir Ramadan ini, ada lagi berapa hari lagi. Rebutlah peluang. Sebab itu sama ulama kata, kalau boleh aku nak tahan dunia ini berhenti. Berhenti selama-lamanya pada bulan Ramadan. Kalau boleh nak berhenti. Sebab apa? Apa kata Sayyidina Umar? Katamallahu sittatan ala sittatin. Ada 6 perkara Allah sembunyikan kepada 6 perkara. Antaranya, pertama, katma ar-ridha ala ta'ah. Allah Ta'ala sembunyikan keredaan pada ketaatan seseorang. Kita sentuh sikit. Kita kadang taat tuan-tuan, kita tak nampak Allah ridha ke tidak, Allah ridha ke tidak. Tetap kita sujud, tetap kita salat, tetap kita berpuasa, tetap buat kebajikan. Kita tak tahu. Kita hanya minta, ya Allah redha, ya Allah. Tapi kita tak tahu Allah redha ataupun tidak. Sebab apa? Allah nak tengok hamba-Nya. Sejauh mana keikhlasan dia beribadah kepada aku. Teruskan. Aku redha, tapi aku tak nak tunjukkan. Kedua, katmal ghadabi 'alal ma'siyah. Allah tutup kemurkaan Allah itu atas kemaksiatan seseorang. Betul tuan-tuan? Ini untung Muhammad. Saya dah sebut dengan sebelum ni. Mungkin pada kuliah Jumaat kita.
Allah tutup, kita buat maksiat, Allah tak jatuhkan terus malapetaka. Beri hak peluang lagi. Dia berdoa, dia bertobat ataupun tidak, dia itu ataupun tidak, Allah beri lagi. Dan yang ketiga, katm Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah tutup, Allah sembunyikan apa? Malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Nak supaya apa? Supaya kita cari bulan Ramadan. Kalau walaupun ulama kata tuan-tuan, kalau ini dalam kajian para ulama 1400 tahun yang lalu, bila bulan puasa begini mereka dapat rasa Lailatul Qadarnya begini. Tuan Imam dah lepas belum rasa qadar kita ni, Imam? Kita jangan tanya lain ni, tanya Tuan Imam. Kita tengok kalau Tuan Imam angkat kening, belum lagi. Kalau dulu kat kampung lah. Kalau Tuan Imam masih angkat kening gini, belum lagi. Tapi kalau Tuan Imam turun kening, maknanya Imam tengah berzikir. Saya dulu jadi imam juga di Mersing masa saya bekerja di sana. Kadang kita ni jadi bahan alamat. Alamat macam mana, alamat ni, alamat tu ambo, macam-macam alamat ni. Alamat nak kahwin lagi pun Pak Imam juga. Itu dia. Sebab apa? Pak Imam tak kahwin lagi, susah kita nak kahwin lagi. Itu dia. Tu alamat dia. Kalau Tuan Imam angkat ni masa belum lagi, tapi kalau Tuan Imam dah turun, tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala beri kelebihan Tuan Imam. Saya nak khabar tuan-tuan, Tuan Imam tuan-tuan ni jangan main-main ni. Itu dia. Kita harap nampak ada satu benda tersembunyi ni. Banyak tersembunyi, tapi ada rahsia dia, tuan-tuan. Jangan main-main ni. Kalau nampak, jagalah. Kalau nampak, jaga. Sebab Tuan Imam ni kadang dia ada alamat. Dia imam, tuan-tuan, bukan buat main-main. Imam adalah memang rasminya lantikkan tuan-tuan. Tapi secara rohaninya lantikkan siapa? Lantikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak seberani orang jadi Pak Imam ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab semua tanggungjawab tuan-tuan terletak di atas bahu Tuan Imam. Bukan main-main ni. Kalau kita tanya tak berani orang, tapi tanggungjawab Allah. Berat ni, tuan-tuan. So itu kena jaga. Sebab itu kata para ulama, kalaulah kata malam ini yang kita tak boleh nak tinggalkan ini. Walaupun ada orang katalah sejarah malam Lailatul Qadar 1000 bulan ini adalah, ada kata Nabi Sam'un. Kita pernah dengar kan Nabi Sam'un? Jangan kita dengar, tapi ada kata Nabi Sam'un. Kata riwayat lah, tapi bukan kata Nabi, kata riwayat mengatakan begitu. Sam'un yang apabila dia selamat, dia kata aku nak beribadah 1000 tahun. 1000 bulan. Kata dia. Tapi kita ni umat Muhammad SAW, Allah tahu kita ni tak panjang umur. Kalau nak kira-kira umur kita ni 8 ataupun 70 tahun, kiraan solat kita sepanjang hidup kita diletak masa tu dalam 3 tahun 4 tahun saja, tuan-tuan. Itu solat kita dalam tempoh 80 tahun. Maknanya kalau ada 1 jam dikira, maknanya dalam 3-4 tahun itu sahaja solat kita. Bakinya macam mana? Allah beri kelebihan kepada umat Muhammad. Aku beri. Aku tak beri pada yang lain. Aku beri kepada umatmu. Kalaulah pada malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka aku berikan dia banyak kelebihan. Aku ampunkan dia. Kalau dia buat kebaikan pada malam itu, macam seolah-olah 83 bulan. Kalaulah dia solat, 83 bulan. Dia bersedekah, 83 bulan. Dia beri kuih, seketil kuih, tuan-tuan. Tak payah banyak, awak seketil je. Seketil tahu? Tahu seketil tu apa? Apa? Dia panggil sini? Seketul pun kalau malam ni habis awak masuk maghrib, tuan-tuan, kita pergi sebab dikira di malam berikutnya. Ini malam ke 21. Malam ke 21 kita beri. Malam tu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Seolah-olah 83 tahun beri seketul 83 tahun. Bukan senang-senang. Jangan tuan-tuan nampak macam tak apalah, buat macam kebanyakan orang Islam kita buat macam tak faham malam Lailatul Qadar ini. Sebab itu tak ramai dapat, tuan-tuan. Ini peluang yang besar Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita macam nak tak nak, sepatutnya pada malam last macam gini dah mula. Sebab itu Rasulullah SAW kata dalam hadisnya, Rasulullah mengikat kainnya, merapatkan, mengejutkan anak isterinya. Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, itu ahli jannah.
Hasan dan Husain ahli jannah, semua ni ahli jannah. Kenapa Rasulullah tetap kejut? Sebab nak dapat malam barakah itu, nak dapat kelebihan itu. Apatah lagi kita ni. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang aku nak buat? Kalau kira masa tadi tuan-tuan, masa kalau kena hari Selasa, kita puasa hari Selasa, betul, hari Selasa maka dia punya Lailatul Qadarnya pada malam 27. Sempat lagi tuan-tuan, sempat lagi nak ni. Kalaulah jatuh pada inna anzalnahu fi lailatul qadr, diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, nuzul Quran pada 17 yang dah lepas, tak dapatlah kita rasa dia. Tapi kita tengok Tuan Imam masih angkat lagi, belum lagi tuan-tuan, belum. Ya Allah akbar. Tuan Imam beri syarat Tuan Imam. Syaratnya malam ni. Orang tengok tak ada jemaah, ada 3 orang pula. Sibuk pergi cek kuih raya. Tuan-tuan, Allah semalam 1 Mei tuan-tuan, saya nak hantar kuih ke Mahat Johor. Orang ya Allah punyalah ramainya. Dekat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat mana tu? Dataran tu. Allah ramainya orang buka puasa kat situ tuan-tuan. Ya rahmat Ramadan ni. Ya Allah Taala beri. Bukan senang kita nak cari macam tu. Walaupun kita nampak macam Allah, kenapalah orang macam ni, tapi rahmat Ramadannya begitu. Allah beri segala-galanya kelebihan. Allah tengok hamba-Nya nilai macam mana. Sebab itu pada malam-malam ini kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang perlu aku buat? Jadi tuan-tuan, bermula daripada malam ini, jangan tinggal doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan tinggal tuan-tuan. Sebelum nak tidur, nak baca belum? Baca gapo tu be? Allahumma innaka amin. Habis suruh baca, saya aminkan je lah. Saya tak ngapal. Ayolah, tak apalah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai ulama kata kena hak buat zikir pada mula semalam 10 terakhir daripada malam ni tuan-tuan 21 ni. Bukan hanya Pak Imam hak baca je, atau Pak Bilal bacanya, bukan tu saja. Habis tu nak turun tangga, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu. Nampak kau Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sampai Allahumma innaka afun macam apa kata? Assalamualaikum dalam cerita Piramli tu kan. Tak sempat macam assalamualaikum apa khabar? Assalamualaikum apa khabar? Begitulah. Macam kita lah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibb. Jangan tinggalkan. Itu doa yang paling maksur. Doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tak payah awak nak baca panjang-panjang. Nak Allah bawa panjang, tak payah. Awak satu tu pun cukup. Semoga Allah mengampunkan dosa kita. Dosa siapa? Dosa kita lah. Kita tak nak, kata Rasulullah SAW, ragima anfin, rugilah orang-orang. Itu solat Jumaat dulu saya dah khabar kan. Rugilah orang yang berada di bulan Ramadan, Ramadan melaluinya. Daripada hari pertama sampai hari yang terakhir kita lalu Ramadan, tidak terangkat sedikit pun dosa. Dosanya begitu sebelum Ramadan, sampai Ramadan pun begitu juga, nak sampai ke akhir pun begitu juga. Telefon anak-anak kita yang berada di mana-mana, di Kuala Lumpur, di mana, ayah pesan malam 10 terakhir ini jangan lupa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ambil handset, hantar khabar, nak dengar tak buat tu, itu belakang cerita. Jangan tinggalkan ini. Kalau ayah tak ada, kau selamat dunia dan akhirat. Kalau apa-apa berlaku, malaikat mendoakan kau. Kalau kau ni 10 malam terakhir ini, Allah berikan apa kehendak yang kau nak, apa keinginan, tak kira lah. Walaupun kata ulama, kalau boleh apa yang kita minta itu adalah akhirat saja, tak apalah, mintalah dunia. Yang kita jangan lepaskan juga akhirat itu. Mintalah dunia. Nak apa? Nak tambah rezeki, nak tambah rumah, nak tambah apa. Tapi ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau lalaikan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Jangan kau berikan kemewahan, kau berikan kebahagiaan, kau berikan kekayaan dan sebagainya, aku lalai menjadi hamba-Mu. Itu kita kena doa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Jadi tuan-tuan, syahrul Ramadan yang dikatakan inna anzalnahu fi syahrim mubarak, yang diturunkan pada bulan yang penuh barakah ini, yang para malaikat sedang bergembira. Kegembiraan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sampai dia kata, wahai Jibril dan juga seluruh para malaikat, turunlah kamu pada malam-malam akhir ini. Pada malam ini malaikat sudah mula turun melihat hambanya, walaupun tak ramai lagi. Malaikat sudah mula turun melihat hamba-hambanya. Tengok di mana yang mulutnya berzikir kepada Allah, yang matanya itu dikawal untuk melihat maksiat, yang makannya itu bila disentuh mengucap alhamdulillah, zahabaz zam'u, ya Allah, kau hilangkan daripada kehausanku, kau letakkanlah keimanan dalam hatiku, kau tambahlah kekuatan aku untuk beribadah kepadamu. Ketika kita berbuka puasa menyebut perkara itu yang kita inginkan di bulan-bulan di bulan Ramadan atau di hari-hari yang terakhir ini. Tidak ada amalan yang sehebat yang kita lakukan pada malam sebutan akhir ini kecuali amalan yang bertepatan dengan malam Lailatul. Seluruh Jibril dan seluruh akan turun. Sebab itu di antara tanda-tandanya, tuan-tuan, mungkin tuan imam orang lama kita kadang dia ada gesa tu. Dulu kalau arwah tok saya sampai dia kata, nanti kalau jumpa orang berjubah putih, janggut putih, songkok putih, kamu terkam tangkap dia. Oh, kita nak cari payah, tuan-tuan. Tuan imam jaga tuan imam. Kalau pakai putih-putih, tangkap, rebah imam kita. Esok hospital tuan imam kita. Sebab apa? Ada orang kata malaikat menyamar. Kita tak tahu, tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Allah nak duga kita pada malam itu, wallah kita tak tahu malaikat menyerupai macam mana, wallahu a'lam. Jangan iblis. Azazil iblis, ketua iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masa kita pun tak berapa nak banyak nampaknya. Saya terpaksa bergegas ke tempat, ada satu tempat lagi sebelum berbuka puasa. Cuma saya nak kata iblis datang jumpa Nabi. InsyaAllah nantilah hujung tahun kita berjumpa lagi ke tuan-tuan. Malaikat perintah iblis datang jumpa Nabi. Iblis datang jumpa Nabi ni, bila beri salam, dia tak beri salam, dia kata, wahai Muhammad. Sahabat dengan para Nabi dekat dalam rumah. Rasulullah kata, kamu tahu siapa yang datang tu? Sahabat kata, wallahu wa rasuluhu a'lam. Rasul dan juga Allah yang mengetahui. Siapa? Yang datang itu adalah iblis. Sayyidina Umar teruk bangun ni, iblis. Iblis ni orang paling takut di antaranya Sayyidina Umar. Dia terus pegang pedang. Sabar, kata Nabi, duduk. Kita dengar apa yang dia datang. Dia nak cakap apa ni? Buka pintu dalam riwayat dia kata iblis itu matanya satu tak ada. Bibirnya macam bibir sapi. Bibir sapi pula. Bibir unta. Macam nak bibir unta? Tutup dia tak boleh tunjuk ni bibir unta. Tak bayar macam mana bibir unta. Jebel gitu. Jual gitu. Tu bibir. Macam bibir unta. Kata Rasulullah, kamu datang ada apa? Aku diperintahkan oleh Allah, kalau boleh aku tak nak jumpamu. Bahasa gitulah. Setan mana nak jumpa Rasul? Aku kalau boleh tak nak jumpa kamu ni, kata dia. Tapi malaikat diperintahkan oleh Allah, kabarkan aku pergi jumpa. Dan sekarang Muhammad, Allah perintahkan kamu tanya kepada aku apa je kamu nak tanya, dan aku mesti jawab dengan betul. Kalau aku tak jawab, aku akan dipanah, aku akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Itu dia, tuan-tuan. Sebab itu Azazil ni kan dulu sebelum Rasulullah SAW kan dia suka dengar mencuri dengar segala berita-berita langit. Itu dia. Sebab itu bila Rasulullah SAW je mana yang nak dengar curi-curi ni, Allah panah peti, pam. Itu yang kena setan ataupun hantu yang cedera. Itu dalam musyarat setan yang cedera-cedera ni, kamu pergilah nakut-nakutkan orang, keluar kat bilik air. Ini setan dia tak berapa nak ada kerja. Setan ni dia menghasut orang supaya orang lalai. Bukan nakut-nakut kau orang. Nakut kau ni setan dah tak ada kerja. Setan yang dah luka, dah parah, dah kena peti tu. Takut. Awak setan macam tu. Ini je. Sebab tu dia khabar, beritahu. Banyaklah, ada 10 perkara yang dibenci oleh yang disukai oleh syaitan, dan ada 20 perkara
yang disukai oleh syaitan, dan 20 perkara yang dibenci oleh syaitan. Antaranya orang-orang macam kita ni lah, yang orang-orang yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syaitan bila bulan puasa diikat bergelung macam ni. Sebab itu bila habis sahaja Ramadan, mereka bergembira dengan apa yang telah dibuat, telah diberikan Allah Ta'ala. Allah buka, godalah balik hamba-hambaku. Mana yang imannya kuat, maka ia akan selamat. Maka iman yang lemah, maka akan teruslah bergelumang. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita rasakan bahawa tak nak kita tinggalkan Ramadan ini, dengan barakahnya, dengan apa yang Allah Ta'ala beri macam-macam dalam bulan hadiah ini, Allah akan ambil balik tuan-tuan. Tapi Allah tetap sayang kepada hambanya. Dah habis Ramadan tak apa, kata Allah Ta'ala, Ar-Ramadan ila Ramadan. Ramadan kali ini hingga Ramadan yang akan datang, Allah sayang lagi ni. Walaupun kamu tak berpuasa, walaupun kamu tak macam apa yang kamu dapat, tetapi dosa kamu Allah akan ampunkan. Kalau sentiasa Ramadan itu di hati, perbuatannya Ramadan, ingatannya Ramadan, kasih sayangnya Ramadan. Kasih sayangnya apa tuan-tuan? Kalau kita hari ini kita boleh sedekah banyak, begitu juga di luar Ramadan. Sebab itu, kalau amalan kita, amalan Ramadan yang kita bawa sampai bila-bila, maka akan aman dan tenteramlah jiwa kita semua. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, terima kasih kepada Tuan Imam dan seluruhnya, kepada ketua-ketua setempat. Syukran jazilan, jazakallahu khairan kathira. Jangan berbicara banyak berkaitan dengan Aidilfitri. Itu tuan-tuan. Ulama kata, kalau boleh jangan berbicara tentang Aidilfitri. Sehingga ada hukum mengatakan haram seseorang itu membicarakan Aidilfitri semasa Ramadan sedang berlangsung. Bukan tak boleh cerita sangatlah, cerita sikit-sikit tak apalah. Nak buat apa, okeylah tak apa. Jangan kita seolah-olah merayakan sebelum hari raya yang sebenarnya. Sebab apa? Seolah-olah kita menolak pemberian hebat daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.